Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Sanahya dan ini pantau agenda reformasi. Ada beberapa perkara untuk kita sentuh dan juga untuk kita lihat kembali, terutamanya antara inisiatif yang dilaksanakan kerajaan, terutamanya apabila kita bercakap berkaitan dengan ekonomi digital dan sebagainya. Transformasi ekonomi Bumi Putra atau TEB bakal menjadi dasar untuk menjamin penglibatan dan hak Bumi Putra dalam agenda ekonomi negara selain memastikan wujudnya kesalingan atau sinergi dengan bukan Bumi Putra. Dan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi yang juga pengerusi Kongres Ekonomi Bumi Putra KEB menegaskan dasar itu berbeza dengan dasar ekonomi baharu DEB yang lahir daripada KEB pertama dan kedua pada era 60-an dahulu. Sewaktu menyampaikan ucap tama sempena kongres tersebut, Ahmad Zahid berkata TEB bertunjangkan pada tiga teras utama iaitu keadilan sosioekonomi, kemampanan negara bangsa, kemakmuran negara dan juga kesejahteraan rakyat dan bertemakan positif, progresif dan inovatif. KEB 2024 berlangsung selama 3 hari sebenarnya. Bermula Khamis merupakan anjuran Kementerian Ekonomi dengan kerjasama Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW menerusi Majlis Amanah Rakyat MARA. Jadi untuk kita bercakap lanjut terutamanya berkaitan dengan ekonomi digital dan Kongres Ekonomi Bumi Putra atau KEB ini bersama dengan Pensyarakanan Pusat Pengajian Ekonomi, Kewangan dan juga Perbankan Universiti Utara Malaysia UUM, Profesor Madya Dr. Irwan Shah Zainal Abidin menerusi dalam talian ketiga ini. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Prof, pertama sekali, sebelum kita menelusuri bagaimana potensi ekonomi digital negara khususnya, tetapi dengan berlangsungnya hari ini KEB atau Kongres Ekonomi Bumi Putra, bagaimana Prof melihat kepada signifikasi besarnya terhadap ekonomi sejagat dan juga semasa, terutamanya dalam kelompok rakyat Malaysia dan juga Bumi Putra hari ini? Kita perlu faham bahawa Kongres Ekonomi Bumi Putra ini adalah sangat signifikan kerana pada ketika ini 70% penduduk Malaysia ini adalah Bumi Putra. Dan kalau kita nak lihat juga dalam konteks pada ketika ini menuju ke hadapan dalam kerangka ekonomi madani itu sendiri, salah satu daripada agenda penting untuk kita nak mereformasi ekonomi kita secara struktural itu adalah ekonomi digital. Jadi di sanalah kita lihat hubung kait dan juga signifikasi antara pembangunan ekonomi Bumi Putra dan juga pemberkasaan ekonomi digital. Jadi dalam konteks ini saya melihat ada beberapa perkara isu yang telah pun digariskan oleh Timbalan Perdana Menteri semasa Kongres Bumi Putra, Kongres Ekonomi Bumi Putra itu yang bagi saya sangat relevan dalam konteks kita nak meningkatkan lagi kekuatan ekonomi kita dalam konteks digitalisasi. Kalau saya boleh ambil beberapa contoh, terutamanya mengenal pasti peluang ekonomi baharu, ini adalah salah satu daripada 6 tekad yang telah pun digariskan. Jadi salah satu daripada peluang ekonomi baharu masa depan ini adalah ekonomi digital, dan tidak dapat tidak kita perlu mensiap-siagakan dari segi kemahiran untuk kita berdepan dengan cabaran yang akan memberikan sebenarnya peluang kepada ekonomi kita menuju ke hadapan. Dan semestinya dalam konteks sinergi antara Bumi Putra dengan bukan Bumi Putra itu sememangnya kita perlu memperkasakan ekonomi Bumi Putra itu, kerana ini adalah saya nak sebut faktor sejarah. Kita kalau kita lihat sejarah ekonomi Malaysia ini, memang jelas bahawa adanya satu keadaan di masa lampau yang menyebabkan golongan Bumi Putra itu sudah terkebelakang dari segi pembangunan ekonomi. Jadi sebab itu perlu adanya satu bentuk tindakan afirmatif yang menggunakan pendekatan yang berbeza daripada DEB, yang mana yang kita ada ni yang dipanggil sebagai transformasi ekonomi Bumi Putra. Satu lagi contoh yang saya nak sebut sini adalah mengindustrikan pertanian. Ini salah satu daripada ada 3 ikhtiar yang ditetapkan. Salah satu tu adalah mengindustrikan pertanian. Jadi kalau kita nak industrialize pertanian, kita punya ataupun kita nak memacu pemodenan pertanian itu, sekali lagi aplikasi teknologi terkini adalah sangat penting untuk kita nak
membawa sektor pertanian kita menuju ke arah yang lebih baik, kerana ini akan dapat menyelesaikan pelbagai masalah ekonomi yang ada pada ketika ini, kos sara hidup, masalah kekurangan penawaran barang-barangan asas, untuk kita nak mengeluarkan isu menoktahkan kemiskinan tegar yang melibatkan sektor pertanian dan melibatkan secara majoritinya adalah golongan bumi putera. Menarik perhatian apabila Doktor menyebut hal-hal besar berkaitan dengan pertanian, dan kita tahu Bumi Putra bagaimana ia bermula dengan sektor pertanian sejak dahulu lagi, dan dalam masa yang sama dalam KEB kali ini antara perkara-perkara penting adalah untuk melihat kepada nilai yang lebih adil, saksama dan juga inklusif. Bagaimana Prof melihat kepada KEB ini ataupun HEB ini dapat memacu satu gerakan ataupun satu tindakan yang lebih adil dan juga inklusif? Apa yang dimaksudkan dengan adil dan inklusif dalam kelompok ataupun dalam hal kita bicara berkaitan dengan ekonomi Bumi Putra hari ini, Prof? Jadi kalau kita lihat contohnya dari segi perniagaan, pada satu ketika kita tahu pendekatan yang dilakukan itu adalah bila kita membantu golongan Bumi Putra, apa yang berlaku adalah satu budaya Alibaba dalam perniagaan berlaku. Jadi yang mana golongan Bumi Putra yang contohnya mendapat kontrak, lepas tu memberikan kontrak tersebut kepada golongan bukan Bumi Putra. Dan ini sudah kita lihat ada mempunyai kelemahan dari segi pelaksanaannya. Jadi menuju ke hadapan, kalau kita lihat dalam konteks dalam konteks transformasi ekonomi Bumi Putra ataupun TEB ini, perkara yang utama ataupun matlamat pertama yang diletakkan itu adalah keadilan sosioekonomi. Jadi maksud dia di sini, bila kita nak membangunkan golongan Bumi Putra itu, dia perlu ada satu yang dipanggil jalinan yang tulen. Jadi satu perniagaan yang genuine lah. Bukan hanya kita kata siapa yang kita tahu. It's not just about know who. Kita kena ada know how. Jadi inilah pembinaan kapasiti dan juga adanya satu jalinan yang tulen. Maksud dia adanya kait perniagaan antara golongan Bumi Putra dan bukan Bumi Putra. Jadi kita perlu pecahkan tembok dan bekerja secara silo ini untuk kita ada satu, itulah yang dipanggil sinergi itu antara Bumi Putra dan bukan Bumi Putra, yang bagi saya akan menterjemahkan konsep keadilan dan juga kesaksamaan yang cuba untuk diterapkan di bawah TEB pada kali ini. Dan juga Prof, melihat kepada situasi dan juga keadaan semasa, mungkin kita bergerak kepada ekonomi digital yang berpotensi untuk menarik pelabur yang lebih besar contohnya. Tetapi dalam masa yang sama, kita juga berjuang bagaimana untuk meningkatkan sistem yang kita ada, daripada sistem konvensional kepada sistem digital yang lebih meluas. Apa kekangan besar yang didepani oleh Bumi Putra hari ini dalam memastikan bahawa secara bentuk kelangsungan dunia hari ini dapat diterjemahkan dalam ekonomi digital hari ini? Ada beberapa isu utama. Saya masih percaya bahawa perkara penting yang perlu kita lihat adalah dalam aspek pendidikan. Sebab itu saya melihat di dalam penekanan yang diletakkan di dalam beberapa pendekatan spesifik yang diletakkan di bawah TEB ini adalah Pelan Wakaf Sihat dan Didik Bumi Putra ataupun SIDIK. Saya fikir ini adalah satu inisiatif yang baik dari segi secara spesifik lah. Dia luas sebenarnya SIDIK ni, tapi dalam konteks soalan tadi tu, saya fikir dari segi pemberian beasiswa dan juga bantuan dari segi pendidikan supaya kita memberikan peluang kepada ramai golongan Bumi Putra untuk meningkatkan keupayaan mereka dari segi pendidikan. Dan begitu juga selain daripada pendidikan adalah aspek kesihatan. Jadi di sinilah saya fikir juga pelan Wakaf Sihat dan Didik Bumi Putra ini sekali lagi akan meningkatkan dari segi produktiviti dan juga kemahiran dalam konteks meningkatkan kemahiran dari segi untuk nak
memperkasakan dan memperkukuhkan lagi perniagaan digital. Sebab kalau kita lihat menuju ke hadapan pun dalam konteks kalau kita lihat pada ketika ini dalam kerangka ekonomi madani itu dengan adanya NIMP New Industrial Master Plan 2030 dan juga NETA, kalau kita lihat banyak dari segi strategi dan juga pelan-pelan industri yang difokuskan itu adalah yang berlandaskan kepada teknologi tinggi. Jadi perlu ada satu yang untuk nak kita kata menyambungkan titik-titik ini supaya akhirnya apa yang cuba untuk nak dicapai di bawah NIMP 2033 dan juga NETA akhirnya akan tercapai dalam konteks kita nak memperkasakan, kerana semua ini melibatkan penggunaan aplikasi teknologi yang tinggi. Kalau kita nak kata dari segi perubahan kepada net zero, nak pergi kepada ekosistem electric vehicle, EV dan sebagainya, net zero, kita nak beralih daripada ekonomi yang berasaskan kepada fossil fuel, nak pergi kepada dari segi tenaga baharu, renewable energy. Semua ini memerlukan aplikasi teknologi. Begitu juga dari segi bagaimana kita nak mewujudkan ekosistem yang dapat memanfaatkan PMKS kita yang juga kebanyakannya daripada golongan Bumiputera yang sekarang akan menggunakan aplikasi-aplikasi teknologi pemasaran secara yang kita kata digital yang akan meningkatkan lagi produktiviti mereka dan akan meningkatkan lagi dari segi keuntungan perniagaan mereka dan juga nilai tambah kepada mereka sendiri supaya mereka boleh berdikari dalam konteks keusahawanan dan juga dapat memberikan satu sinergi, balik kepada konteks sinergi tadi juga dengan golongan bukan Bumiputera, kerana kalau golongan Bumiputera itu sendiri menunjukkan adanya keupayaan dan peningkatan dalam kemahiran mereka, ini mungkin lebih baik dari segi bukan saja mereka nak bekerjasama dengan golongan Bumiputera, tetapi golongan Bumiputera dengan golongan bukan Bumiputera dapat mungkin tidak lagi melihat dari segi identiti seperti ini supaya mereka boleh bersama-sama untuk bersaing, sebab kita ada lagi cabaran yang lebih luas, cabaran regional, cabaran global yang mana memerlukan kita semua rakyat Malaysia, tak kira lah 33 juta penduduk Malaysia ni, untuk kita berhadapan dengan cabaran yang lebih besar yang kita berdepan pada ketika ini. Sangat menarik apa yang dinyatakan oleh Prof. Kita perlu melihat kepada cabaran yang lebih luas, cabaran yang dilihat secara global. Perlunya ada sinergi, bukan saja kita bercakap berkaitan dengan ekonomi Bumiputera, bukan Bumiputera dan sebagainya, tetapi kebersamaan dan juga kebersatuan itu perlu wujud, dan akhirnya kedua-duanya akan bergerak selari dan juga tidak ada yang keterbelakang seperti yang dinyatakan oleh Prof tadi. Apapun, terima kasih Prof. Banyak lagi sebenarnya perkara terutamanya berkaitan dengan ekonomi Bumiputera dan sejagat raya masyarakat Malaysia, khususnya Pensyarakanan Pusat Pengajian Ekonomi, Kewangan dan juga Perbankan UUM dan juga Pakar Ekonomi Profesor Madya Dr. Irwan Shah Zainal Abidin. Baik, kita nak berhenti rehat seketika. Selepas ini, isu dan juga hal berkaitan dengan rasuah akan kita sentuh dalam pantau agenda reformasi. Anda sedang menonton pantau agenda reformasi ketika ini bersama saya Sanahaya. Kerajaan memberi jaminan tidak akan bertoleransi dengan mana-mana pimpinan kerajaan yang didakwa terlibat dalam penyalahgunaan kuasa atau rasuah. Dan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan pihak berkuasa berkaitan termasuk Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM bebas menyiasat mana-mana pemimpin dalam kerajaan dan juga benar mereka akan digugurkan. Dan Perdana Menteri berucap merasmikan sidang kemuncak anti rasuah kebangsaan NAC Summit 2024 di Ibu Negara hari ini. And this Madani government will pursue this agenda without fear or favor. Sudah setahun lebih kita perintah, banyak diserang, tapi saya tanya di parlimen dan di luar parlimen. Beri satu bukti Menteri, Perdana Menteri
Sekarang dalam tindakan mereka, kalau ada yang rasuah, tanya Tan Sri Azam. Saya kata kalau ada, kita siasat dakwa dan ikut Badan Kehakiman Hukum. Tapi tidak ada. Setahun 3 bulan. Saya salut juga pada rakan-rakan, kita dapat berikan imej pimpinan yang bersih dari rasuah. Tetapi peringatan itu jelas. SPRM tidak mungkin mengecualikan siasatan ke atas pimpinan yang ada sekarang atau memantau setiap tender atau keputusan yang dibuat. Nah, kalau ada, saya katakan jangan tanya saya, persila ambil tindakan dan orang-orang yang berkenaan wajib digugurkan. Baru boleh negara ini selamat. Baik, penganalisis gejala rasuah Universiti Putra Malaysia UPM, Encik Nur Muhammad Syakil Hamid bersama-sama saya menerusi dalam talian ketika ini untuk kita bercakap lebih lanjut terutamanya berkaitan dengan bagaimana negara berdepan dengan isu dan juga cabaran rasuah ini. Assalamualaikum Encik Syakil. Waalaikumsalam. Pertama sekali, setahun 3 bulan selepas pimpinan Kerajaan Madani ataupun Kerajaan Perpaduan, secara khususnya bagaimana Encik Syakil melihat kepada perjalanan memerangi rasuah yang melibatkan kerajaan dan juga SPRM khususnya untuk memastikan bahawa apa yang dimaklumkan ataupun yang diperjuangkan oleh Perdana Menteri hari ini, setakat mana dan sejauh mana keberjayaan ataupun kekuatan yang ada untuk memerangi rasuah hari ini? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya rasa kita perlu framekan dulu. Dalam 1 tahun 3 bulan ni, kita melihat pada ketika ini kita berada dalam landasan yang betul untuk membiasakan yang betul dan membetulkan yang biasa. Di mana dalam setahun lebih ni kita nampak pimpinan utama sendiri iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri telah begitu bertekad dan daripada hari pertama mengambil alih kerajaan pada 24 November 2022 hinggalah ke sekarang, kalau kita melihat dalam setiap ucapan beliau hampir setiap hari ada saja menyelitkan tentang keperluan untuk memerangi rasuah, untuk membantras salah guna kuasa, penyelewengan dan sebagainya. Dan itu menunjukkan satu iltizam dan komitmen yang besar daripada pihak kerajaan, dari orang nombor 1 sendiri. Di mana ianya apabila ia keluar daripada mulut orang nombor 1 sendiri hampir setiap hari, itu secara tidak langsung atau secara langsung menunjukkan bahawa beliau sedang mendidik anggota masyarakat kita untuk membenci rasuah, menerapkan elemen integriti dalam diri masing-masing dan mengajak setiap individu warga negara itu bersama-sama beliau menyokong agenda reformasi, tadbir urus dan tata kelakuan yang baik. Jadi kita melihat cabaran yang dilontarkan oleh Datuk Seri Anwar sebentar tadi dalam sidang kemuncak itu sendiri pun dengan jelas menunjukkan bahawa dalam setahun lebih ini tidak ada mana-mana anggota kabinet yang dikaitkan dengan sebarang salah laku dan rasuah. Itu dengan jelas menunjukkan kabinet itu sendiri berada bersama-sama dengan PM untuk membantras rasuah. Dan perkara itu pula diterjemahkan kepada SPRM apabila orang nombor 1 itu sendiri memberi lampu hijau kepada SPRM untuk menyiasat siapa sahaja termasuk anggota kabinet tanpa perlu merujuk kepada beliau, apatah lagi individu-individu lain. Itu menunjukkan bahawa ketelusan di pihak PM dan kerajaan dan agenda reformasi untuk membetulkan tata kelola dan tadbir urus kerajaan itu berada di tempat yang betul. Dan saya percaya ini sedang membawa kita ke jalan yang betul dan insya-Allah tidak mustahil lah untuk kita mencapai sasaran CPI 25 teratas dalam masa 10 tahun. Itu saya boleh rangkumkan itu sebagai intro dululah kan. Encik Syakil, bila kita melihat kepada perkara-perkara yang melibatkan rasuah, kita tahu ahli-ahli politik contohnya yang mungkin dikenali ramai antara yang menjadi liputan besar media hari ini dan juga tidak terkecuali bagi golongan-golongan konglomerat ataupun mereka yang terlibat dalam agensi dan pentadbiran kerajaan contohnya. Tetapi mungkin dengan apa yang berlaku hari ini, ada pengikut politik secara jelas menyatakan bahawa apa yang dibuat oleh kerajaan dan sebagainya adalah dendam politik. Apakah
Cik Syakil melihat perkara ini dengan situasi hari ini benar-benar berlaku hal-hal yang sedemikian? Saya melihat begini, bila orang politik bercakap dah tentu ianya merujuk kepada kepentingan politik masing-masing lah. Tak kira belah mana kan. So kalau bila mana ia tidak kena pada batang hidung kita sendiri, kita rasa okey. Tapi bila kena pada batang hidung kita sendiri atau rakan-rakan kita, kita kata ianya tidak adil. Jadi dalam konteks memantra rasuah ni, kita sebenarnya tidak boleh bersandarkan kepada ideologi politik. Kita perlu berada sebagai warga negara yang bertanggungjawab, merentasi agenda politik. Jadi saya melihat apa yang PM dan kerajaan atau SPRM sedang buat adalah untuk membetulkan keadaan salah laku yang telah berlaku selama ini. Mungkin berpuluh tahun telah berlaku penyelewengan yang secara besar-besaran, sehingga kan Datuk Seri Anwar selalu sebut menyakau, sakau dan sebagainya, maha kaya dan sebagainya. Jadi oleh kerana ianya membabitkan individu-individu politik yang pernah berada dalam kerajaan dan sebagainya sebelum ini, maka secara tidak langsung ianya dilabelkan wujud persepsi bahawa dendam, dakwaan politik dan sebagainya. Tapi sebagai seorang individu atau warga negara yang waras dan matang, kita perlu melihat ini sebagai satu agenda reformasi secara menyeluruh. Tak kiralah siapa buat salah, tak kiralah siapa terlibat dengan rasuah, penyelewengan dan sebagainya, ini yang kita mahu. Kita mahu mereka ini dibawa ke muka pengadilan, disiasat dan diambil tindakan yang sewajarnya. Malah saya percaya perjalanan ini sangat betul, di mana kalau individu yang dituduh itu patutnya perlu ambil peluang ini dan kesempatan ini untuk membetulkan nama atau membersihkan nama mereka sebenarnya. Ini satu peluang yang diberi oleh pihak kerajaan atau SPRM untuk mereka membersihkan nama masing-masing supaya tidak terbalik dengan mana-mana gejala rasuah. Jadi saya rasa kerajaan kena move on, SPRM pun boleh bergerak ke depan, tak perlulah layan tuduhan atau persepsi mengatakan bahawa ini berkaitan dengan dendam politik, salah guna kuasa dan sebagainya. Dan kalau kita asyik duk bercakap politik dalam semua perkara, sampai bila-bila pun kita tak boleh nak membantah rasuah ini. Jadi saya harap kita tak perlulah kupas agenda reformasi rasuah dan tata kelola ini dalam konteks politik lah. Ya. Dan juga Cik Syakil, bagaimana untuk kita memahami perbandingan besar terutamanya yang melibatkan Malaysia dengan negara-negara membangun yang lain, terutamanya dalam aktiviti dan juga gejala rasuah yang mungkin kalau kita tengok indeks kita ada waktu yang mungkin naik, ada waktu yang mungkin menurun bergantung kepada situasi dan juga keadaan semasa dalam tahun berkenaan. Tetapi perbandingan besar untuk Malaysia dan juga negara-negara membangun yang lain, bagaimana kalau kita nak memahamkan rakyat bahawa kita mungkin berada di landasan yang betul sekarang ini? Ya, betul. Saya melihat begini, rasuah ini kita tak boleh bantras dalam satu hari atau satu malam. Dia oleh kerana rasuah ini dah menjadi satu budaya yang sistematik di negara kita berpuluh-puluh tahun. Maka usaha untuk membantras rasuah itu pun perlu dilaksanakan secara bersistematik juga. Dan of course ianya perlu akan makan masa. Dia tak boleh selesai dalam masa satu malam atau satu hari. Jadi yang pertama adalah rakyat kena faham usaha untuk membantah rasuah ini perlu bermula dengan iltizam politik. Dan itulah yang sedang berlaku sekarang. Mungkin selama ini tidak begitu tegas, tidak begitu keras kaedahnya, nadanya, tindakannya. Jadi ketika ini ianya nampak jelas, keras dan tegas di mana pimpinan itu sendiri telah begitu serius untuk membantah rasuah. Jadi iltizam politik itu sudah ada. Maka yang selanjutnya apa yang kita perlukan adalah budaya penerapan, budaya integriti dalam kalangan setiap anggota masyarakat. Bila kita buat perbandingan dengan negara-negara luar, kita melihat budaya itu yang mainkan peranan. Budaya di mana rakyat mereka memahami elemen integriti dan mengamalkan budaya integriti yang tinggi, menolak rasuah, membenci rasuah. Jadi apa yang kita nak adalah rakyat kita pun perlu berusaha ke arah situ. Di mana kerajaan, ini dah bermula dengan kerajaan dengan iltizam yang kuat, agensi penguatkuasaan seperti SPRM juga sedang bertungkus lumus secara drastik untuk membawa ke muka pengadilan. Jadi kita sebagai rakyat pula, satu, kena faham tindakan yang sedang kerajaan buat ini adalah betul. Kita menuju ke landasan yang betul, tepat dan bukan berkaitan dengan elemen politik, dendam politik dan sebagainya. Dan yang kedua, kita juga perlu mainkan peranan. Kita tak bolehlah tuding jari ataupun duduk diam semata-mata. Tapi kita sendiri ada peranan sebab umpama melentur buluh biarlah dari rebungnya. Kita perlu develop
anggota masyarakat kita daripada sejak kecil lagi untuk budaya integriti, terapkan budaya integriti dan ada sikap benci rasuah. Jadi ianya saya percaya perlu bermula di rumah itu sendiri misalnya. Ibu bapa perlu mainkan peranan untuk terapkan budaya benci rasuah dalam kalangan anak-anak dan seterusnya dibawa kepada sekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, peranan daripada pihak guru dan dibawa kepada universiti dan kemudian disambung pula pihak majikan apabila mereka ni masuk kerja, pihak majikan pula menyedarkan mereka lagi tentang kepentingan mencegah rasuah atau membantras rasuah dan sebagainya. Jadi perkara ini perlu melibatkan kerjasama sebagai satu kelompok lah. Semua anggota lapisan masyarakat perlu mainkan peranan. Kita tak boleh tunding jari ataupun lepaskan di bahu kerajaan atau SPR yang semata-mata. Kalau kita mahu berada sama-sama dalam konteks berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dalam konteks gejala rasuah ini, membantras rasuah ini dengan negara-negara lain, misalnya dalam CPI ini yang tertinggi adalah Denmark, Finland dan sebagainya, maka kita perlu tegas dalam undang-undang dan kita perlu bermula juga daripada bawah iaitu menerapkan elemen integriti dan juga benci rasuah ini kepada anak-anak itu sendiri sampailah mereka dewasa supaya ianya menjadi satu budaya sehingga ke akhir hayat kita. Barulah kita akan dapat buat perbandingan yang nyata nanti dengan negara yang maju, negara-negara yang hebat dalam konteks integriti yang sangat dibanggakan di peringkat CPI dan sebagainya. Membantras rasuah seperti yang Encik Shakil nyatakan tadi, ia bermula dengan iltizam politik dan seterusnya rakyat dan juga masyarakat harus berintegriti dan juga memahami apa kesan buruknya disebabkan rasuah dan juga mungkin berlaku keterisan dan sebagainya. Banyak yang boleh dijimatkan, banyak perkara yang boleh disegerakan dan sebagainya. Apapun, terima kasih kepada Encik Nur Muhammad Shakil Hamid. Itu saja waktu yang kita ada. Sebenarnya isu rasuah ni banyak lagi untuk kita cakap dan juga kita bualkan ataupun kita berdiskusi, tapi untuk mungkin di lain masa. Terima kasih kepada penganalisis gejala rasuah UPM Encik Nur Muhammad Shakil Hamid dalam Pantau Agenda Reformasi. Baik, itu saja waktu yang kita ada setakat ini. Kita jumpa lagi mungkin esok dengan topik lain untuk kita bahaskan ataupun kita diskusi bersama dengan tetamu-tetamu dalam Pantau Agenda Reformasi. Saya Ihsan Nahya. Assalamualaikum dan jumpa lagi.